أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada Ustaz Yusuf selaku pengacara majlis pada malam ini, yang saya hormati Datuk-Datuk, Datin, Ustaz-Ustaz, Ustazah-Ustazah, para haji, hajjah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita berehat hampir 2 bulan, kita sambung semula siri wacana intelek kita di Dewan Bandaran ini, dan kita memilih pada malam ini tajuk berkenaan dengan si tanggang moden, ataupun saya berikan edaran kepada tuan-tuan, anak derhaka menempah neraka yang telah diedarkan. Dunia hari ini dipaparkan dengan berbagai bencana dan musibah. Ini termasuklah penderhakaan anak terhadap ibu bapa. Seorang anak yang berpendidikan tinggi di luar negara tergamak memukul bapaknya yang baru menjalani rawatan jantung kerana hajatnya untuk mendapat 1 juta tidak ditunaikan. Baru keluar hospital sakit jantung, tak bagi duit, dipukulnya hamba Allah ni. Setakat pukul tu kira biasa lah. Ni yang bunuh tu kan mak, yang bunuh bapak dia. Sampai pada satu tahap yang akal kita sendiri tidak dapat menyangka perbuatan itu boleh dilakukan. Inilah gambaran-gambaran dosa besar yang sedang berlaku di dalam masyarakat kita. Satu hari Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, maukah kamu aku bagi tahu apakah sekalian dosa yang besar? Maukah aku khabarkan kepada kamu sekalian dosa yang besar? 3 kali Nabi ulang. Kamu nak tahu dah apa dia dosa besar? Kamu nak tahu dah apa dia dosa besar? Maka sahabat-sahabat Nabi tadi berkata, ya Rasulullah, kami nak tahu apa dia yang dikatakan dosa-dosa besar. Nabi kata, pertama, syirik kepada Allah. Kedua, derhaka kepada mak bapak. Kemudian Nabi duduk bersandar, lalu Nabi sambung, yang ketiganya ialah sumpah palsu, sumpah bohong. Ini adalah 3 benda yang besar dosanya. Yang pertamanya asyrik billah. Yang pertamanya ialah syirik kepada Allah. Yang tadi yang Ustaz Yusuf bacakan ayat dalam surah Luqman tadi, orang yang buat syirik kepada Allah termasuk dalam benda yang besar yang menyungutukan. Kita kadang-kadang kita duk sebut benda makruh. Benda makruh tu makruh, letaklah sampai berdosa makruh. Apa dia benda makruh? Banyaklah benda makruh, seperti membina di kubur tu ada kepuk. Kepuklah tempat di kubur ni. Membina kepuk itu hukum dia makruh.
Tak payahlah kita kata pergi ambil beho, pergi tolak, kepuk-kepuk di gurang, mengamuk segala keluarga kepuk. Anak beranak dia yang hidup lagi mengamuk lah. Biarlah dia masa situ, benda makruh lantak. Yang mana dah buat, biarlah. Yang mana belum kan, yang mana belum mati, tak payahlah bercita-cita nak buat. Udahlah, itu nama dia makruh. Tapi ada benda besar yang lebih besar daripada makruh yang bawa pada haram. Orang tak ambil berat. Apa nama dia? Syirik. Syirik tu benda berat, orang tak ambil berat. Sebab kena pada kita. Saya ni ustaz, malam-malam mimpi orang cakor, rimau cakor. Bila bangun pagi tengok di peha ni cakor dek rimau sini, cakor dek rimau. Laki saya pun kena cakor. Atau koma lawan cakor. Kenalah. Tak ada ustaz, bukan kena je kena ustaz. Kakak saya pun kena, mak saya pun kena. Dia kata ustaz, nak rambut selai, nak segala bulu selai, semua kena bagi. 7 beradik. Kuku kena bagi sikit. Dia ambil kambing sebelah, tak ada darah kambing. Kemudian ambil ayam seekor, jamu dekat pokok, letak dekat sungai, peranyut sungai. Kalau tidak lagi kena cakar ustaz. Rupanya orang lama-lama punya barang ustaz. Itu kami semua pakat buatlah sedikit-sedikit. Ambil lembu, kambing-kambing sedekah semua buat korban ustaz. Itulah syirik pada Allah. Lagi besar daripada buat kepuk di kubur gurau. Yang itu orang tak mau ambil kisah pasal kena sakit pada dia. Bila kena sakit pada dia, dia kata tak apalah, kita ikhtiar, kata dia. Benda makruh dia ambil berat, benda yang haram tak dia ambil berat. Itu nama dia syirik. Dosa nombor 1 paling besar. Nombor 2, dosa lawan mak bapak. Dosa lawan mak bapak. Mak kata jangan PA, mak tak suka kamu kawan dengan PE. Bukan dah nama yang cantik mak, saya PA, dia PE. Mak tak berkenan. Mak bukan tak bagi kamu kahwin, mak bagi kamu kahwin, tapi bukan dengan dia. Mak tak berkenan, perangai dia buruk. Perangai dia buruk. Hari tu bapak kamu naik bersikap, dia langgar dengan kereta. Macam tengok dalam iklan ni mak, ya itulah bapak kamu. Tuan-tuan, mak kata tak nak. Anak kata mak, yang nak kahwin saya mak. Saya dah hak, saya dah 21 tahun mak. Kahwin tuan-tuan. Ni nama dia derhaka. Bukan mak tak bagi kahwin, mak bagi kahwin, tapi tengoklah siapa yang patut dikahwini. Dosa nombor 2. Dosa nombor 3 besar apa dia? Tak tahu. Tak tahu tapi mengaku tahu. Tak tahu pun tapi dia bercakap dia tahu. Tak tahu, dia kata dia tahu. Tak nampak, dia kata nampak. Malah sanggup mengangkat sumpah. Saya sanggup menjadi saksi, saya yakin dia yang buat, saya sanggup, saya jadi saksi. Padahal dia dibayar upah untuk menyatakan yang tidak betul. Maka dia termasuk di dalam 3 dosa yang paling besar. Aqulil walidain, syirik kepada Allah. Yang keduanya aqul walidain, orang-orang yang berdosa, iaitu durhaka pada mak bapak dia. Dan yang ketiganya janji yang sumpah yang palsu. Di sini jelas dosa menderhaka kepada mak bapak diletak di dalam kategori dosa syirik kepada Allah, yakni dosa terkeji, sebaris dengan dosa lawan Tuhan. Bayangkan tuan-tuan, bayangkan lawan mak bapak duduk nombor 2 selepas lawan Tuhan. Tadi kita baca ayat yang dibaca oleh Ustaz Yusuf. Bersyukur yang pertama pada Allah, bersyukur yang kedua pada mak bapak. Anishkurli wali walidai wa ilayyal masir. Kamu kenalah bersyukur kepada Allah, kamu kenalah bersyukur pada mak kamu, dan kamu semua akan dikembalikan pada Allah. Tadi Ustaz Yusuf sebut bersyukurlah kamu pada Allah, berterima kasihlah pada mak. Syukur tu bahasa Arab, terima kasih bahasa Melayu. Dua-dua makna serupa. Syukur pun syukur, terima kasih pun syukur. Syukur tu terima kasih tu syukur. Syukur bahasa
Arab. Terima kasih bahasa Melayu. Satu lagi syukur saleh. Main bola tu. Bersyukurlah kamu pada Allah. Allah kata syukur pada Allah. Allah jadikan kita ni hidup di muka bumi Malaysia. Nombor satu bersyukur. Sahabat saya baru balik daripada Kemboja. Balik-balik Kemboja tak bangun, demam. Terus demam tuan-tuan. Dia kata, Ustaz tak boleh Ustaz, saya turun-turun kapal terbang, depan naik van pula buruk Ustaz. Sewa $150, lebih kurang 300 lebih duit kita lah, tak apalah. Aircon tak ada, jalan pula melompat-lompat. Sampai tengah jalan putih pula getah nama apa, lupa nama. Datang pula van baru pula, buruk lagi pada tu pula, nak lagi $150 pula Ustaz. Saya kata jauh ke Tuan Haji? Jauh Ustaz, sebelah Sungai Mekong lah. Orang Malaysia tak pernah main, kami pi. Lah teruk lah Ustaz, seksa lah, makan susah. Saya kata Tuan Haji makan tak? Tak makan Ustaz, tak lalu nak lepas telan tak boleh. Tu telan apa? Elok saja lah dia kata. Balik-balik demam tuan-tuan. Makan susah, elektrik tak ada, air tak ada, pergi ambil wuduk, pergi duduk ambil air dalam kolam dalam payah. Susah dia kata Ustaz, orang kampung mai nak bagi bantuan untuk sekampung, yang datang 3 kampung minta bantuan. Beratok budak-budak ni nak ambil duit $1 seorang. Yang orang kampung ni pakat berebut nak ambil duit. Oh, dia kata susah Ustaz, kita duduk di Malaysia ni bersyukur. Kita buat open house sampai buncit perut punya nikmat yang Allah bagi makan. Bersyukurlah kita duduk di bumi Malaysia ni. Yang keduanya Allah kata apa? Bersyukurlah kita pada mak bapak kita. Ucaplah terima kasih pada mak. Bukan setakat ucap terima kasih. Tuan-tuan kena faham, bersyukur di sini bukan ucap terima kasih. Mak, terima kasih. Apa hal tu? Gelang mak saya ambil. Terima kasih mak. Astaghfirullahalazim, tu nama dia mencuri. Berterima kasih kepada Allah itu apa? Berterima kasih kepada Allah itu ialah kita membanyakkan ibadat. Dengan sebab Allah bagi kita nikmat duduk di Malaysia ni tuan-tuan, banyakkan ibadat. Bersyukur kepada Allah, banyakkan ibadat. Masjid senang. Masjid ada aircon, ada kapet tebal, ada tandah yang elok, ada lampu yang elok, ada kipas yang banyak, tiang pun banyak. Pergilah sembahyang. Itu namanya bersyukur. Bersyukur pada mak bapak itu apa? Berbuat baik pada mak bapak. Bukan ucap terima kasih. Mak, duit dah masuk. Terima kasih ya. Dah masuk. Udah pergi tengok wayang dengan boyfriend dia. Orang bagi duit suruh belajar, orang bagi duit suruh mengaji. Duit ni untuk makan hampir belanja kawan Terima kasih mak. Tu bukan bersyukur, sebab menyalahgunakan kepercayaan mak kamu. Mak kamu, bapak kamu tu bagi duit supaya kamu belajar. Dia pula pergi ambil duit, pergi beli handphone. Kemudian top up, duk telefon makwa dia. Akum kakna. Ambil duit daripada mak. Di telefon pakwa dia. Benda tu mak pak suruh belajar, mak pak suruh mengaji. Tu yang tadi dalam radio tadi, dalam hati ada taman tadi. Satu orang Helmi daripada Teluk Intan, dia kata Ustaz saya tak tahu nak abang anak saya ni hantar politeknik dia lari, hantar ni dia lari, habis 7,000 lah Ustaz. Dapat motor sebiji kita bagi kat dia, dia tak mau, kita suruh belajar dia tak mau. Ustaz nak buat macam mana anak lagu ni? Saya kata kena bagi lagu rock. Anak nak buat apa lagu ni Ustaz? Nak buat macam mana lagi? Kita nak bagi dia berjaya, kita nak bagi dia elok, kita nak bagi dia tu berjaya. Dia nak motor, saya bagi motor. Dia nak masuk politeknik, saya bagi. Dia nak masuk kolej Mara, saya bagi masuk. Tapi bagi masuk 20. Dia kata daripada tahun dia pergi, daripada sebulan dia pergi 20% dia kehadiran dia. Akhirnya kena buang. Jadi saya rasa sedih Ustaz anak macam ni. Tu yang saya kata tadi abang, anak yang macam ni bukan setakat anak Cik Helmi dari Teluk Intan. Ada anak yang macam ni daripada Cik Helmi di Manjui pun ada. Helmi di Setiawan pun ada masalah ni juga. Helmi yang ada di Manjung pun ada masalah ni. Pendek kata, anak-anak hari ni banyak yang bermasalah macam ni. Apa lagi yang tak ada? Nak handphone mak bagi, nak duit mak bagi, nak seluar jin mak bagi.
Nak duduk di asrama, mak bagi. Nak motor, mak bagi. Yang mak minta satu je, mak minta hang belajar. Anak minta daripada mak 10. Mak, komputer tak ada. Beli komputer mak. Ni ada PC pen ni dah ada mak. Mak buat keluar duit, beli laptop, beli komputer. Beli komputer, beli dihantar. Pak pikui komputer. Ui ya pikui. Anak nak mak susah naik bas. Payah mak kalau ada kereta biji, motor biji. Pak pi beli motor. Motor cat pedang, orang beli cat keris dia pedang pi hantar. Anak nak apa kita tuan? Anak kata mak payah duduk asrama mak payah gak marah hari tu cek balik lambat pun gak jegi mata. Kalau boleh sewa rumah mak mak bagi sewa rumah. Apa lagi mak? Anak cakap apa? Mak payah komputer, mak payah nak usung, kalau boleh mak beli iPad lagi senang ambil gambar. Mak beli iPad. Semua dia beli semua dah. Semua permintaan anak mak tunaikan. Satu je permintaan mak, belajar rajin-rajin. Yang tu anak tak tunaikan. Inilah nama dia anak derhaka. Mak suruh belajar, mak bukan suruh cinta. Mak bukan suruh hampir ham cinta. Mak suruh ham belajar. Mak faham tak perasaan kita? Ini masalah dia. Dah jatuh cinta, apa nak buat? Tu yang satu budak lelaki-lelaki, budak perempuan datang jumpa saya. Ustaz, boleh tak cakap pada ceramah nanti? Sebab mak saya akan datang ceramah ustaz, dia minat ustaz. Jadi dia minat ceramah ustaz. Jadi ustaz, saya nak kahwin, mak saya tak bagi, dia tak faham perasaan saya. Saya kata dah mak tak bagi, tak payahlah kahwin. Mak tak bagi, pergi belajar. Tapi ustaz, kami takut terlanjur ustaz. Kalau terlanjur, jangan jumpa. Kalau takut terlanjur, jangan ada power. Jangan ada makwa, taklah terlanjur. Cuba tengok yang happy go lucky tu. Dia nak terlanjur dengan siapa? Power tak ada, makwa tak ada. Dia terlanjur dengan buku. Tak pun kambing. Contohlah. Tak yang duduk terlanjur ni pasal hang cari boyfriend, hang cari girlfriend, tu yang jadi terlanjur. Cuba datang ke sini aku nak belajar, bukan aku nak cari markah. Kita nak cari markah yang bagus. Maka taklah kita lawan mak bapak kita. Baik, kemudian dengan ini Islam mengajar manusia agar sentiasa menggembirakan mak bapak. Itulah makna syukur, menggembirakan mak bapak. Lebih-lebih lagi ibu bapa dalam usia lanjut selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak. Dan syarak mengajar kita, anak ni kerja dia menggembirakan hati mak bapak. Gembirakan. Bagaimana nak gembirakan hati mak bapak? Loh, senang sangat. Bawa pi saya nak sebut ni pasal Elala radio tak boleh sebut. Bawa pi pasar raya, bawa pi supermarket, mak pak habis semua. Mak nak apa abang? Mak nak komplit, beli komplit. Apa susah? Mak kita ni tuan-tuan, dia tak makan banyak. Mana ada mak makan banyak-banyak? Mana ada mak yang tua makan nasi 4 pinggan? Mana ada? Gigi pun tak ada. Ada hari ni 2 batang makan kacang patah. Lah tak ada duk seringin nak makan apa dah. Bapak kita pun tak makan banyak, melainkan yang belah tu raya. Yang tu saja yang makan banyak. Apa susah nak belah orang tua? Ada orang tua ni nak berjalan jauh-jauh tuan-tuan, nak berjalan ke mana orang tua ni, dia nak berjalan habis kuat ke masjid. Dia nak berjalan pergi kuliah, dia nak berjalan pergi surau, dia tak ada nak berjalan pergi Los Angeles, tak payah. Habis kuat paling jauh dia nak berjalan, mak nak pergi umrah. Bawa mak pergi umrah, tolak mak daripada Ipoh sampai ke LIA, naik kapal terbang turun di Jeddah. Bawa dia. Mak nak umrah, mak cek tolak mak. Tolak daripada Tanaim naik taksi bawa ke Masjidil Haram, tolak, tawaf, sa'i, dah habis dah, telur gunting rambut, cukur ni, tahlul. Mak ni keluar air mata, dia doa, alhamdulillah lah, tolak aku lah, alhamdulillah lah. Yang tu yang mak nak. Dia bukan ajak pergi ke Legoland, dia pun pening kepala tentang nak terjun turun pening muntah lah, koma hospital ni.
Itu saja menggembirakan. Apa lagi yang menggembirakan hati mak? Yang menggembirakan hati mak balik ziarah, balik tengok. Balik tengok, dah bukan balik saja. Balik bawa lah benda. Tengok dia, telefon selalu. Yang ketiganya, apa dia yang menggembirakan hati mak? Yang menggembirakan hati mak itu apabila anak tu jadi anak soleh. Anak yang soleh, sejuk mati mak. Bila mak ni tengok anak tu, hati mak ni sejuk. Bila anak tu balik, anak semayang, anak bawa cucu-cucu pergi masjid, isterinya bagus, anak ni semayang, anak ni baca Quran, mak ni akan jadi sejuk hati. Balik sebab apa? Balik sebab nak buat kenduri tahlil untuk arwah suami yang baca doanya anak laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ke mak tu bangga. Tak ke mak tu bangga tengok anak baca doa apa semua, la ilaha illallah, baca doa. Habis-habis salam yang orang kampung pun balik. Dia pun susu pinggan, basuh pinggan, terak kuli, basuh periuk. Baru dia tidur. Mak ni rasa seronok. Silat-silat pagi besok, mak jom tengok kubur ayah. Lama tak pergi. Mak ni tuan-tuan kalau dapat anak macam itu, ajak pergi ziarah kubur. Ni mak yang dah telefon. Baliklah. Kubur ayah kau udah lama tak nengok, tak hilang ke batu nisannya. Tuan-tuan, saya pergi dah ziarah kubur dulu ni, bawa anak-anak pergi ziarah kubur, tengok kubur pak, tengok kubur tok. Masa saya masuk tu dengan satu perempuan dengan anak-anak dia, masuk sekali kubur, baca Yasin, buat tahlil, saya pun nak balik. Perempuan ni tak jumpa lagi kubur mak pak dia. Saya kata, kak tak jumpa lagi ke? Tak tahu, dulu tang sini. Saya kata, pindah lah kot. Dia tak ada. Kok dia rasa gelap sini kot, mencari tempat cerah sikit. Tuan-tuan, takkan kita nak anak kita macam itu? Kubur sendiri pun tak tahu lah. Dia kata, kok baca lah tak mana pun niat sampai. Baca lah tak dapat tulisan orang lain pun baca habis lah. Niat tu bagi kat mak aku, tak tahu tak mana ada kubur ni. Baik, kemudian yang keempat kata dia, jangan bersikap kasar pada mak. Tadi Cik Zainuddin daripada Parit ke mana telefon tadi, dia kata isteri dia ni, mak pak mertua dia ni sakit kencing manis, kaki duduk kena potong lah, tapi duduk nak keluar rumah nak pergi minum teh tarik, tak kena teh tarik tak boleh. Yang kaki ni tak ada lah. Ni tuan-tuan, yang saya terkenal dengan ketua kampung hari tu. Ketua kampung habis ceramah, ketua kampung ni kata, ustaz, tu imam bukan ketua kampung, tu imam. Tu imam habang kat saya. Dia kata, ustaz, tu ketua kampung kami. Tahu saya kenal ketua kampung, saya kenal. Ustaz, tu kaki tipu. Saya kata, tu Haji baru kita habis ceramah apa ngumpat kat orang. Saya tak umpat ustaz, memang kaki tipu. Dah kaki palsu. Dia panggil kaki tipu lah. Subhanallah. Saya ingatkan dia mengumpat kat ketua kampung. Apa ketua kampung ni kaki tak ada, duk pakai kaki palsu, nama dia kaki tipu. Pak dia kata, ni suami dia kata, ustaz, bini saya ni dia ni marah lah bapak dia, marah bapak dia sebab bapaknya minum teh tarik udah lah kencing manis. Macam mana ceritanya ustaz? Tak ada tengking. Dia nak keluar juga pergi minum, macam mana? Adakah bini saya ni dahsyat? Sebab itu tuan-tuan, di sini Allah Ta'ala sebut kena sabar. Jangan sampai dalam kita nak jaga dia timbul perasaan benci. Saya nak habaq pada tuan-tuan, cara menjawab anak yang kata derhaka ni. Cara menjawab anak yang derhaka, tuan-tuan tolong dengar betul-betul intonasi suara saya. Mak ni panggil anak. Mak panggil anak. Anak nama dia Aiman. Okey. Aiman. Mak panggil. Aiman. Mak panggil. Aiman jawab, ya mak. Satu. Aiman. Apa? Empat. Dua-dua menjawab. Aiman. Ya mak. Aiman. Ya. Dua-dua menjawab.
tapi intonasinya berbeza. Jawapan anak tu, ya mak, itu jawapan yang betul. Tapi ada juga anak yang menjawab, apa? Iya, bunyi di belakang tu. Apa? Aiman. Buat kerja juga. Anak perempuan kita tingkat 4. Nama dia Siti. Ti basuh pinggan ti. Mak tak boleh kena air. Kuku cekam. Siti basuh. Dia basuh juga tapi mulutnya mengomel. Kita basuh. Kalau kau nak basuh. Kalau kamu tu dah kahwin. Maka tu kita pun kahwin juga. Dia duk marah mak dia suruh basuh pinggan. Yang kakak dia dah kahwin, mak tak suruh. Tak ke jealous budak tu. Yang kakak long dia tu duduk TV, tengok TV, suami duduk tidur tengok TV. Yang anak perempuan tak kahwin basuh pinggan, marahlah anak tu. Dia basuh pinggan tapi duduk lempar pinggan, pam. Inilah yang dipanggil dalam Quran, inna akkaral aswat la sautul hamir. Suara yang paling busuk sekali, suara yang paling buruk sekali ialah suara yang mengomel. Anak bila mak suruh buat kerja tapi mulut popek. Abang, mak nak datang besok. Datang pula. Mak awak ni pun satu pula. Itu pula saya pun tak suka mak datang. Letih pula datang, lama duduk. Besok mak datang. Anak baik je, mak, ya Allah. Mak dah kena tipu tuan-tuan. Padahal dia dah pakak dah menyampak. Letih pula. Kenapa tak suruh mak datang? Ini mak bawa beg masuk, terus menantu tanya, mak bila nak balik? Duduk pun belum dah tanya bila nak balik. Hei tuan-tuan, kalaulah kita masih ada mak, kalau kita masih ada bapa, biar mak duduk dengan kita, biar bapa duduk dengan kita. Abang jangan bela abang, saya nak ambil pahala pada mak. Abang kata kamu jangan bergada-gada, kamu seorang nak dapat pahala. Aku pun nak juga bela mak. Kak Long kata kau menggaduh buat apa, biarlah Kak Long bela. Kak Long janda, mana boleh Kak Long je bela. Acik pun nak juga. Acik malam-malam acik tak ada kerja 4 time, semalam acik boleh bela mak. Tuan-tuan pernah dengar dialog ni? Berebut nak bela mak, ada pernah dengar? Yang banyaknya berebut tak nak bela. Alah bela lah mak pula. Takkan acik je bela. Acik dah lah gaji kecil, malam acik kena niaga pasal malam. Alung lah bela, Alung dah tua. Kamu tahu tak? Aku ni Alung, kamu tahu? Bukan ada di rumah. Kerja aku mengetuk hutang. Macam mana aku nak bela mak? Aku ni Alung. Dah bergaduh-gaduh tuan-tuan. Akhirnya mak datang ke Barakah. Biar tak Hazim lah bela. Apa kena-mengena saya pula nak bela je. Dah. Jadi jangan bersifat kasar dengan mak. Termasuklah bersikap kasar nanti kita belajar. Gigi mata dekat mak pun tak boleh. Kancing gigi dekat mak